Malaysia. 7 minit berlalu. Pemain negara dipersalahkan dalam kawasan atau menghampiri kawasan penalti lawan. Setakat ini kita sudah berjaya menguasai dari segi ball possession-nya, coach. Ya. Nampak gaya pemain cuba settle down dan nampaknya ada tanda-tanda positif. Mereka begitu yakin dengan bola. Lentaran ke dalam untuk Laos. Ini mungkin serangan pertama. Melalui lentaran ke dalam dari sebelah kanan ini. Mohairi, baik kawalan daripada Mohairi. Lukman kehilangan bola. Mungkin keadaan sebagaimana yang Coach Azrai sebutkan tadi, akibat lantunan bola yang terlalu kuat dalam keadaan permukaan sebegini. Baik, kali ini peluang untuk Malaysia kembali untuk menyusun gerakan di tengah, namun tak berjaya. Sekali lagi mereka harus bermula dari bawah. Zikri, Akif, Zikri lagi sekali. Mohairi. Masih lagi dalam kawalan pemain-pemain Malaysia. Ada pelanggaran yang agak keras di situ di antara pemain negara dan pemain pertahanan pasukan Laos tadi, itu Zegdi Ponsavan. Kita perhatikan lagi sekali daripada hantaran jauh ini. Dalam perebutan bola ini, kita lihat tadi coach Zegdi dia meluru ke arah pemain kita. Namun mungkin kaki yang tinggi tadi menyebabkan free kick diberikan kepada pasukan Laos ketika ini. 10 minit berlalu, masih lagi tanpa jaringan di sini. Tidak tepat kepada rakan-rakan yang berada di tengah. Perlu ada playmaker untuk Malaysia ketika ini di kawasan tengah untuk memulakan gerakan sewaktu melakukan serangan. Kali ini kawalan yang baik. Taran ke belakang. Kita perhatikan di sini pressure yang mula dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia. Tak berjaya untuk dilakukan antaran yang baik oleh Laos. Ya, kita tengok dalam keadaan macam ni, keadaan gameplaynya tak begitu lancar bagi dua-dua pasukan. Walaupun masa attack tu kita tengok Lukman cuma bergerak dan Syafiq sebagai backup, tu belum berhasil lagi sentuhan. Di sini 1-2, setelah 1-2 kita cuba nak tukar arah dan sebagainya. Jadi Malaysia perlu lebih tersusun lagi dari segi hantaran-hantaran yang dilakukan oleh semua pemain. Setakat ini kita belum lagi melihat peluang yang betul-betul baik yang dimiliki oleh pasukan negara untuk melakukan serangan ke atas kubu lawan. Solas Sakti Lawong sedia untuk sepakan gol pasukan Laos ketika ini.
salahkan pemain negara dalam perebutan bola tinggi tadi. Setakat ini bagaimana coach melihat peranan kapten kita Muhairi Ajmal? Nampak beliau dapat kawal tim dengan baik. Cuma bagi saya ni lebih risau dengan dia punya, oleh kerana dah terima kad kuning tadi. So beliau perlu hati-hati oleh kerana kad kuning itu terlalu awal, supaya dia dapat fokus dan stay safe, main secara selamat dan sebagainya. So, dalam keadaan sedemikian macam ni, kita tak nak sesuatu yang tak elok berlaku dalam game nanti. Minit keempat, Kapten Malaysia Muhairi Ajmal dihilangkan kad kuning oleh pengadil. Kita perhatikan di situ, fracture yang dilakukan oleh Kiadavon Sovani, penyerang pasukan Laos tadi. Namun pantas dimulakan kembali gerakan oleh Azrin Afiq untuk Malaysia. Muhairi, satu gerakan dari sebelah sayap ketika ini, terlalu kuat pula, tak berjaya untuk sekali lagi. Sebagaimana baru saja Coach Azrai sebutkan tadi, kita risau dengan keadaan terjahan dari belakang, tackle from behind, bahaya tu yang dilakukan oleh Muhairi sebentar tadi. Dia sudah ada kad kuning. Kita perhatikan peluang yang dimiliki oleh Malaysia sewaktu melakukan serangan. Namun setakat ini kualiti hantaran yang belum lagi betul-betul baik, Coach. Betul, Wan. Kalau kita tengok dan tiga rangkaian serangan kita, tiga striker kita tu belum klik lagi. Mungkin mereka cuba nak settle down secepat mungkin. Sekali lagi dapat dipatahkan dengan baik. Namun serangan yang cuba dilakukan oleh pasukan Laos, mereka berjaya mendapatkan free kick setelah kapten mereka Bonpachan Bonkong dikasari. Kita perhatikan di sini, dia memainkan peranan yang cukup penting dari kawasan yang agak bahaya untuk Malaysia melalui set piece ini. Arif Haikal sebentar tadi yang melakukan terjahan ke atas kapten pasukan Laos, iaitu Bonpachan. Jadi mereka memiliki peluang untuk sepakan percuma ini bagi menguji penjaga gol Malaysia, Azri Ghani. Setelah 15 minit perlawanan ini berlangsung, Azri masih lagi belum benar-benar teruji, belum diuji. Jadi Bonpachan akan mengambil sepakan ini. Dia membiarkan, namun bola tinggi dibiarkan saja oleh Azri Ghani. Terselamat pintu gol Malaysia. Kita tengok keadaan tu, free kick dia tu tidak menepati sasaran, dan alhamdulillah keadaan tu tak membahayakan kita. Anuson Zaifanya yang mengambil sepakan kaki kiri sebentar tadi untuk pasukan Laos. Masih lagi tak berjaya disusun dengan baik. Kali ini peluang untuk Malaysia. Mereka perlu teratur untuk melakukan gerakan serangan ini dalam kawasan penalti lawan, namun terlepas dapat dilakukan clearance oleh Bonpachan. Sekali lagi throw in untuk berjaya. pasukan kita. Lentaran ke dalam pantas diambil oleh pemain-pemain negara. 16 minit berlalu. Arif Haikal cari Adam Zikri. Aris lagi sekali. Agak terlambat, namun Mujur tidak kehilangan bola. Muhairi Ajmal dalam kawasan penalti lawan, tidak. Balik pada pemain-pemain Laos untuk menyusun gerakan. Sekali lagi lontaran ke dalam untuk pasukan negara. Agak bahaya sebenarnya hantaran ke bawah yang dilakukan oleh Akif sebentar tadi. Jujurlah tidak berlaku kesilapan di situ.
Sekali lagi ni Akif. Dia banyak terlibat dengan bola. Pergerakan pemain-pemain Malaysia di tengah padang ketika ini. Azam Azmi. Bola sudah pun keluar daripada Azam Azmi. Sedikit saja dia terlewat untuk melakukan hantaran sebentar tadi. Ya, sebenarnya beliau cuba nak dapat bola menuju ke arah ke depan, oleh kerana bola luar daripada kawalan melalui garisan. Luqman dijatuhkan. Free kick, kita perhatikan kerajinan kesungguhan Luqman dapat kita lihat daripada gerakannya yang turun untuk collect ball. Hari lagi sekali 6-2. Kita perhatikan kesalahan setakat ini 6 untuk Malaysia, 2 untuk pasukan Laos. Sekali lagi gerakan dari sebelah sayap kiri. Luqman. Tak percaya Luqman ada 3 pemain yang menghalang beliau. Namun kali ini peluang lagi sekali untuk Malaysia mengambil kawasan penalti lawan. Kali ini satu hantaran ke depan, percubaan terkena pemain lawan ataupun kapten Laos, Bun Pacan. Sudah keluar atau masih lagi dalam permainan? Sudah keluar sebenarnya untuk diberikan lontaran ke dalam kepada pasukan negara. Nampaknya Zikri cuba settlekan benda tu melalui passing ke Haikal. Zikri. Pemain Malaysia kembali lakukan build up. Hari ia memulakan peluang untuk Malaysia sebentar tadi. Namun dari aspek kawalan bola pertama perlu diperbaiki oleh pemain negara. Peluang untuk melakukan cross ketika ini tak berjaya. Di situ Azam Azmi untuk melakukan hantaran silang yang lebih baik, namun membolehkan Malaysia mendapat corner kick. Akif akan mengambil sepakan sudut untuk Malaysia ketika ini. Minit ke-20. Jadi perlu digunakan kesempatan melalui set piece ini. Luqman menanti di depan, sambil itu ada tolak menolak di antara kapten pasukan Laos juga Haris Haikal yang terlibat ataupun berada dalam kawasan penalti. Zikri Khalili juga sudah bersedia. Kita perhatikan lagi sekali. Adil Sadolo Golmodi dari Tajikistan perlu bijak untuk bertindak. Kita akan berikan fokus pada ni Akif akan mengambil sepakan sudut ini. Selagi dalam kawasan penalti lawan, clearance yang dilakukan namun tidak keluar sepenuhnya. Ada tolakan di situ. Tidak ada free kick. Namun kita akan perhatikan lagi sekali. Jelas ada tolakan di situ yang dilakukan ke atas Syafiq Ismail. Namun masih lagi Malaysia berkedudukan menyerang. Sekali lagi clearance dilakukan, tak sampai ke tengah. Malaysia memberikan tekanan ke atas Laos ketika ini. Serangan demi serangan yang cuba dilakukan. Kita cuba serang demi serangan, tapi kita nampak pasukan Laos berkumpul dia punya defensive line di depan gol tu, cuba menghalang. So segala cubaan kita dapat dekat sekarang ni dapat dihalang. Perhatikan bagaimana keampuhan pemain pertahanan pasukan Laos untuk melakukan clearance saja tanpa ada susunan, kerana mereka hanya bertindak untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya sahaja.
Lagi sekali peluang kali ini Luqman. Cantik hantaran ke depan, peluang untuk Malaysia. Percubaan yang cuba dilakukan oleh Azfar. Namun dapat dihalang oleh pemain lawan. Kita perhatikan bermula daripada Luqman start tadi. Walaupun angle yang agak kecil dimiliki oleh Azfar, tapi itu adalah satu peluang yang agak baik juga untuk Malaysia. Dekat sekarang satu peluang yang pertama yang wujud dalam keadaan serangan kita. Sekali lagi sepakan sudut. Ni Akif. Middle post. Sayang sekali free header. Ya. Satu peluang yang keemasan. Haris Haikal. Kita perhatikan setakat ini tidak ada masalah rasanya coach bagi bahagian pertahanan dan di tengah. Ya, kadang ni kita nampak tak jadi masalah oleh kerana pemain pun masih lagi kita tengok dalam keadaan fokus dan sebagainya, dan apabila kehilangan bola pun kita turun sebagai satu unit. Dekat sekarang ni alhamdulillah. Jelas pemain negara dapat mematahkan setiap kali serangan cuba dilakukan oleh pemain Laos. Namun ketika ini serangan yang masih lagi belum betul-betul memberikan ancaman kepada Salah Sakti Lawang, penjaga gol pasukan Laos. Namun kita sudah mula menunjukkan peningkatan tempo permainan dan juga tekanan yang diberikan ketika ini ke atas pasukan Laos dalam perlawanan yang memasuki minit ke-25. Sekali lagi dapat dipatahkan dengan mudah. Azri Ghani, lama dia tak pegang bola. Taran ke dalam lagi sekali. Luqman. Keras. Apa yang berlaku sebenarnya kerana kita lihat dari sebentar tadi Luqman yang dihalang dalam perebutan bola itu coach agak keras. Lantung dia keluar. Tapi dari gambaran ini kita tidak lihat di mana kedudukan Luqman sebenarnya. Namun lontaran ke dalam yang diberikan untuk pasukan Laos ketika ini. Apa yang coach nampak? Sesuatu yang harus dipertingkatkan melalui serangan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Di sini kita nampak warisan defensive line Laos memang dia banyak dia main tight marking dan man to man, dan dengan begitu agresif. Kita tengok yang terkini Luqman di tepi line pun diterjah itu sampai melambung. Apa sekali kita rasanya kita kena banyak movement tanpa bola, and then tarik dia daripada luar daripada kawasan. Kalau tidak dia tengok dia compact di belakang dia punya defensive line tu, memang sukar untuk kita nak tembusi lah. Ya, saya setuju coach. Kerana itulah juga yang kita nampak bagaimana sukarnya pemain Malaysia sewaktu melakukan serangan, kerana pressing yang diberikan, tekanan yang diberikan oleh pemain Laos setakat ini. Mungkin mereka masih lagi bertenaga dalam awal separuh masa pertama ini. Walaupun pemain Malaysia masih lagi mampu untuk mengawal atau memenangi ball possession setakat ini, khususnya melalui gandingan Muhairi Ni Akif. Sekali lagi Ni Akif. Kita sudah ada corak di tengah padang ataupun di kawasan middle third. Namun perlu mempertajamkan lagi serangan. Ni Akif Syairan. Pemain negara bertukar hantaran di tengah. Sikri.
Lagi sekali Fraser yang diberikan untuk sekali lagi sepakan sudut yang dimiliki oleh Malaysia. Kita tidak berjaya betul-betul menghampiri kawasan penalti lawan, Coach. Setakat sekarang ni kita nampak di bahagian midfield Ning Akif mampu kawal keadaan dengan hantaran-hantaran dia, switching play dan sebagainya. So sampai attacking third belum lagi terhasilnya satu penyudah yang kata mantap. Dengan penuh harapan kita dapat lakukan secepat mungkin. Apakah mungkin set piece ini yang boleh kita jadikan harapan untuk mencari gol? Kerana mungkin agak susah untuk menembusi benteng lawan dengan corak permainan sebegitu. Namun apa yang berlaku sebenarnya, ada tolak menolak. Kita perhatikan setiap kali kita mendapat corner, beginilah reaksi pemain-pemain lawan dan juga pemain kita yang sedikit bergeseran. Dan kali ini sekali lagi tak berjaya. Peluang ataupun counter attack yang cuba dilakukan oleh pasukan Laos ketika ini. Kapten mereka Bon Fachan terlalu lama dia memegang bola kerana tidak ada support daripada rakannya, terpaksa menolak ke belakang. Satu langganan yang baik dilakukan oleh Azin Afiq sebentar tadi untuk menggagalkan counter attack yang cuba dilakukan oleh pasukan Laos, memaksa mereka kembali untuk menyusun bola di bawah. Baik kali ini. Lagi sekali kita perhatikan ruang yang sudah pun dibuka oleh Luqman, namun hantaran yang kurang tepat pula. Tidak ada foul. Bahaya di far post. Bahaya, perlu berhati-hati dalam kawasan penalti lawan ataupun dalam kawasan penalti untuk mengelak daripada peluang lawan mendapatkan penalti. Namun tidak ada free kick. Nadil masih lagi belum mau menghentikan perlawanan dan memberikan foul, walaupun kita sudah lihat 2-3 kekasaran yang berlaku. Ya, kita dapat melihat pemain-pemain Laos dengan terjahan, terutamanya contoh tadi tiap-tiap corner kick bukan setakat dia punya marking, tapi dia masih dia attack play kita secara agresif. Di situ kita tengok kekasaran tanpa bola banyak berlaku dalam game kali ini. Peluang kali ini Muari Ajmal untuk Malaysia, dan peluang kali ini sayang sekali. Namun terlebih dahulu offside. Sayang sekali offside. Gerakannya sudah cantik. Offside. Kita akan perhatikan lagi sekali. Sedikit sahaja melepasi ataupun membuatkan kedudukan itu offside. Namun itu adalah satu peluang yang terbaik setakat ini yang dimiliki oleh Malaysia melalui Azfar. Setengah jam berlalu. Agak keras sebenarnya cara permainan pasukan Laos ini. Mereka betul-betul melakukan pressing ke atas pemain negara, sebaik saja bola menghampiri kawasan penalti mereka. Corner kick lagi sekali atau bagaimana? Lentaran ke dalam untuk Malaysia. Kita perhatikan. Inilah yang perlu diberikan perhatian oleh pengadil pada petang ini, Sadullah Kalmurodi dari Tajikistan, untuk mengelak perlawanan berlangsung dengan tegang kerana beberapa pergeseran kita lihat sering saja berlaku. Hari dalam kawasan penalti, dikasari di situ Luqman untuk membolehkan Malaysia berkedudukan baik, mendapat free kick ketika ini. Jadi coach melihat bagaimana
Fraser yang dilakukan oleh pemain-pemain. Ya, memang kita tengok sebelum terima bola dia dah ada terjahan. Tengok yang terkini ya. Sebelum pusing badan dia orang dah himpit dan terjahan yang begitu agresif. Jadi Kapten Muhammad Muhairi Ajmal akan mengambil sepakan percuma ini. Kalau edisi 2019 Safawi Rashid berjaya menjaringkan gol dari tempat sebeginilah, sepakan lencongnya. Tapi kali ini Muhairi dengan kaki kanan. Sambil itu Patana yang mengalami kecederaan diberikan rawatan di luar. Ini peluang untuk Malaysia. Oh, kemana? Terus lari daripada sasaran. Muhairi Ajmal lepaskan peluang terbaik Malaysia melalui free kick tadi. Kali ini harus berhati-hati pasukan Malaysia. Melalui serangan ini perlu dikeluarkan. Tenang di situ. Azrin ataupun Azam Azmi sebenarnya. Satu peluang yang dimiliki oleh pasukan Laos sebentar tadi agak membahayakan benteng pasukan negara. Kita perlu mencari gol. Sekurang-kurangnya 1 gol dalam separuh masa yang pertama ini. Sekali lagi. Sebaik saja bola sampai ke kaki pemain negara. Pantas pemain Laos bertindak. Tak percaya untuk menyusun serangan kali ini. Walaupun sudah menguasai dan juga bertukar-tukar hantaran pendek di kawasan tengah, Coach. Nampak gaya serangan kita digagal dengan last pass, sentiasa tak dapat disempurnakan. Jadi 10 minit lagi separuh masa yang pertama ini. Menyaksikan masa lagi tanpa jaringan. Tak percaya. Masih lagi dalam permainan. Lentaran ke dalam untuk Malaysia. Azrikani. Sekali lagi serangan cuba dilakukan dari sebelah sayap kiri untuk Malaysia. Baik, kali ini hantaran 1-2. Cantik peluang untuk melepaskan rembatan kali ini Malaysia. Dan itu dia. Oh, tidak. Sayang. Azam Azmi lagi sekali. Namun masih lagi dalam permainan. Peluang lagi sekali untuk Malaysia. Cross dalam kawasan penalti. Kali ini bagaimana? Hantaran yang mengakibatkan keadaan kelam kabut di kawasan penalti pasukan Laos ketika ini. Namun belum berjaya Malaysia untuk mendapat gol pertama. Sekali lagi Malaysia cuba untuk menyusun gerakan. Azam Azmi. Akif. Namun mujurlah di situ pemain-pemain Laos juga gagal untuk menyimpan bola. Kali ini apakah ada percubaan jauh? Tidak.
Kita sudah berjaya mengawal bola dengan baik. Ada Tengok sekarang dekat midfield third sampai attacking third kita berjaya menguasai keadaan, tapi akhirnya kita terpaksa berhentikan pergerakan bola kita oleh kerana pasukan Laos claim yang pemain dia cedera dan perlu perhatian. Jadi peluang Malaysia melalui rembatan Lokman Hakim tidak berjaya diterjemahkan kepada gol setelah Solas Sakti Lawang, jaga gol pasukan Laos ini, tidak berjaya untuk menampan percubaan yang pertama yang dilakukan oleh Lokman setelah namun susulan selepas itu tindakan yang dilakukan oleh Azam Azmi juga tidak berjaya. Kita sudah memiliki satu peluang terbaik sebentar tadi untuk mencari gol pertama. Sambil itu pemain nombor 8 bagi pasukan Laos adalah Patana Pomatep, dan juga kapten mereka juga coach Bonfacan yang banyak mainkan peranan untuk pasukan betul. Laos. Di antaranya nampaknya dia sebagai dia punya playmaker, sentiasa ada di tiap-tiap pergerakan serangan, dia sentiasa ada di belakang mereka. Apakah Pratana mampu untuk meneruskan permainan? Ada isyarat dia tak dapat teruskan. Ya. Kalau dilihat daripada isyarat yang diberikan tadi, mungkin ada pertukaran pemain pertama dalam supermasa pertama ini untuk pasukan Laos kerana pemain nombor 8 Patana tidak dapat meneruskan aksi. Namun kita berikan perhatian untuk serangan seterusnya dilakukan oleh Malaysia dalam kawasan penalti lawan. Masih lagi tak berjaya dapat ditanduk dari ataupun ditanduk keluar dari kawasan penalti. Enam minit lagi. Malaysia terus memberikan tekanan ke atas Laos. Akif Muairi, dua pemain di situ. Muairi Ajmal lagi sekali. Pemain-pemain Laos tidak ataupun memilih untuk tidak segera melakukan pressure, sebaiknya menunggu saja. Hantaran yang mencari siapa katanya, tak sampai. Namun muncullah di sini pemain Laos hanya memilih untuk mengeluarkan bola saja dari kawasan mereka. Dia lebih amalkan dia punya zone marking secara defensif kalau kita tengok sekarang ni. Namun dalam keadaan ini harus berhati-hati dengan counter attack sebenarnya. Akif Hari dan Akif banyak menggerakkan serangan. Kali ini Dami yang tak percaya di situ. Satu daminya elok. Azam Azmi. Jadi ada pertukaran pemain akan dilakukan oleh pasukan Laos. Kalau dilihat 23 yang akan dimasuk adalah Aulone Lonlasi, pemain yang beraksi selaku striker. Ia akan menggantikan Patana Pomatep, main nombor 8 tadi yang tidak dapat meneruskan permainan mengalami kecederaan di bahagian pangkal pahanya. Kerana kita lihat dia mengalami kesakitan di situ untuk membolehkan Alonai Lonlasi dibawa masuk. Pemain yang beraksi di posisi serangan. Pemain yang beraksi dengan klub Lau Toyota. Jadi 4 minit masa sebenar separuh masa yang pertama ini untuk pemain-pemain Malaysia mencari gol setelah mereka berusaha ataupun melakukan serangan demi serangan, namun masih lagi mengalami kebuntuan. Sambil itu pemain-pemain Laos pula yang ketika ini agak defensif
Mereka memilih untuk bertahan dan juga mengeluarkan bola dari kawasan penalti mereka dengan selamat. Serangan ataupun susunan yang dilakukan oleh Muhammad Laus pula ketika ini di tengah dapat dipatahkan dengan baik. Ya, Akif Mahari perlu lebih pantas. Mahari Lukman kurang cermat passing yang dilakukan oleh Lukman sebelah tadi. Bahaya. Mujurlah di situ. Azri Ghani sudah ataupun lebih bersedia. Sekali lagi Malaysia cuba untuk melakukan build up, menyusun serangan bermula dari sebelah sayap kiri. Baki 2 minit lagi separuh masa yang pertama ini. Bahari Ajmal terus melakukan switch play. Tidak ada pemain-pemain Laos yang cuba melakukan Frazier di tengah. Sekali lagi mereka melakukan hantaran meliar. Macam kungfu pula. Namun serangan yang cuba dilakukan free kick. Satu peluang dengan free kick ni supaya kita dapat memanfaatkan di penghujung separuh masa pertama ni. Di satu peluang keemasan. Ya. Saya rasa coach kalau setengah pengadil yang lebih tegas, ya, mungkin ada banyak kad sebenarnya dalam perlawanan ini. Sebenarnya kalau pengadil tu tegas, saya rasa pasukan Laos ada banyak kad dah. Ya. Begitu keras beberapa terjahan yang dapat kita saksikan. Namun ini adalah peluang, mungkin ini yang terakhir dalam separuh masa yang pertama ini untuk Malaysia melalui sepakan percuma ini. Minit ke-44. Nik Akif Syahiran bersedia. Nik Akif terkena benteng untuk membolehkan sepakan sudut. Tidak cukup tinggi sepakan yang dilakukan oleh Nik Akif. Dia juga yang akan mengambil sepakan sudut. Kali ini di sebelah sana pula. Pendek. Volley yang tak menjadi. Offside atau bagaimana? Tidak. Sekali lagi ataupun dikesan terkena tangan pemain negara. Sambil itu isyarat 1 minit tambahan masa yang diberikan untuk menamatkan aksi separuh masa yang pertama ini. Tanpa jaringan, walaupun Malaysia dilihat menguasai permainan. Dalam aksi yang boleh kita simpulkan, coach, agak keras juga yang berlangsung dalam separuh masa yang pertama ini. Betul, kita tengok banyak terjahan-terjahan dan tackling, late tackle pun ada. Sepatutnya pengadil ambil tindakan yang lebih tegas kalau kita tengok macam tadi first perlawanan yang pertama kan, referee yang wanita tu dapat kawal keadaan dengan foul yang banyak dia kasih. Di sini ni kita nampak banyak keadaan dibenarkan walaupun kita tengok terjahan tu begitu keras. Jadi tamat separuh masa yang pertama perlawanan antara Malaysia dan Laos ini dengan masih lagi kedudukan 0-0. Walaupun kita nampak sedikit penguasaan untuk pasukan Malaysia. Jadi kita akan tinggalkan dahulu stadium MFF ini untuk kita mengharapkan ataupun corak permainan yang lebih menarik lagi ditunjukkan oleh kedua pasukan, khususnya dalam separuh masa yang kedua. Agak keras di situ di antara Muhairi dan juga Bon Pachan. Sekali lagi kita perhatikan pergeseran di antara dua kapten ini, antara Muhairi dan juga Bon Pachan. Tak sampai hantaran di tengah. Kembali kepada Bon Pachan, Bun Kong, kapten pasukan Laos.
Cardone Sovani kehilangan bola untuk Laos. Satu halangan yang dilakukan agak keras oleh Berpacan. Ya, kita nampak terjahan-terjahan dah bermulanya separuh masa kedua. Saya lebih bimbang ketua pasukan kita dengan dia punya cara dia attack opponent dengan tarikan dan sebagainya. Saya lebih bimbang dia akan dilayangkan kat Kurin. Ya. So yang paling penting sekali, kita sangat-sangat mengharap dia dapat kawal perasaan dan juga emosi dia. Hari sudah ada layangan kad kuning dalam semasa yang pertama tadi. Peluang untuk Malaysia kali ini. Sekali lagi hantaran yang tak sampai. Namun masih lagi dalam kawalan pemain-pemain Malaysia. Maria Ajmal lagi sekali di tengah. Pantas dia diberikan. Satu pressure namun tidak ada free kick. Berikan advantage. Nampaknya pengadil membenarkan late tackle tanpa memberi apa-apa foul. Nampak seakan-akan ada pergeseran peribadi pula di antara Kapten Berpacan, Kapten Laos dengan Muhairi ini, kerana kedua-duanya saling bertembung di kawasan tengah. Kita harapkan mereka dapat mengawal perasaan masing-masing. Mungkin juga ini satu provoke yang diberikan oleh Kapten Laos ini kerana dia menyedari Muhairi sudah pernah ada satu kad kuning. Hari Ajmal lagi sekali hantaran silang. Kali ini tidak ada pemain Malaysia di situ, namun membolehkan lontaran ke dalam lagi sekali diberikan untuk pasukan negara. Omar Hakim, clearance. Perlu berhati-hati di situ Zikri, namun Malaysia berjaya mendapat sepakan percuma. Azrin Afiq balik pada Azrin lagi sekali. Akif tak sampai. Taran yang dilakukan cuba mencari Omar Hakim. Kali ini hantaran daripada Omar Hakim bola tak sampai, namun dia berjaya mendapat kembali bola, dan itu dia perkara penalti. Ataupun di luar kawasan penalti sebenarnya. Diberikan free kick oleh pengadil. Kita perhatikan lagi sekali dalam atau luar. Tackle yang dilakukan, ada halangan di situ. Di luar kawasan penalti. Hampir-hampir saja Malaysia melalui Omar Hakim yang melakukan larian ini. Namun Malaysia memiliki peluang kali ini. Melalui sepakan percuma ini akan diambil oleh Nia Akif. Betul-betul di garisan tepi dalam kawasan penalti lawan. Ini peluang keemasan untuk kita menjaringkan gol. Memandangkan keadaan dah dekat dengan pintu gol. Dengan penuh harapan Rani Akif dapat lakukan. Ya, Akif Syahiran. Melepasi palang gol pula ni Akif. Sudah dua kali, satu dalam separuh masa yang pertama tadi apabila sepakannya terkena benteng yang dibuat oleh lawan. Kali ini sedikit melewati palang gol. Cubaan terus yang dilakukan oleh ni Akif jadi terlepas lagi sekali. Kalau dalam keadaan sebegini, coach, dalam keadaan pemain lawan yang kerap melakukan Fraser, mungkin juga ataupun mungkin coach Lee mengarahkan pemain untuk mengubah permainan dengan memilih set piece, free kick. Ya, sudah betul. Lukman berhati-hati di sini untuk mengelak salah faham. Dikeluarkan oleh Azri Ghani.
yang cuba dilakukan Sukri, dan kali ini Laos cuba mengampiri kawasan penalti ataupun cuba masuk ke dalam kawasan penalti Malaysia. Bahaya kali ini. Oh, perlu dikeluarkan dan tenang dengan baik. Namun masih lagi dalam permainan. Sambil itu ada pemain Malaysia yang mengalami kecederaan di luar. Sedikit keadaan yang tidak begitu tersusun sebenarnya. Pressure yang dilakukan oleh Nur Azfar menyebabkan penjaga gol pasukan Laos Salasak melakukan satu clearance yang meliar. Sambil itu di seberang sana dapat kita lihat tadi ada pemain negara yang sudah pun masuk ke padang. Sambil kita berikan tumpuan kali ini, susunan serangan yang cuba dilakukan oleh Malaysia lagi sekali. Luqman terlepas. Sekali lagi tak berjaya untuk menyusun, melakukan build up dengan baik. Ya, kita nampak masih lagi kita mencari rentak untuk kita punya last pass. Dan kalau tadi yang terkini itu benda tu Luqman gagal lah untuk mengawal bola dan melepas bola untuk melepasi beliau. Sekali lagi tak sampai. Bagaimana pemain-pemain Laos begitu cepat mengambil keputusan untuk segera mengeluarkan bola. Mereka kali ini dapat dirampas oleh Johnny Van Passer. Laos pula menyusun gerakan. Kotawong tak sampai. Kembali kepada Malaysia. Area Jamal. Azrin Afiq ketika ini untuk Malaysia. Umar cross, mudah untuk Salasak. Jadi sekali lagi kita lihat serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain negara tidak begitu memberikan ancaman kepada barisan pertahanan pasukan Laos, khususnya penjaga gol mereka Salasak Tilawong. Tidak berjaya untuk menyusun gerakan dengan baik. Agak tidak tersusun coach. Kedua-dua pasukan ketika ini yang tidak mampu untuk menyusun gerakan dengan begitu baik. Baik daripada Johnny. Lepas Johnny masuk ke dalam kawasan penalti, bahaya untuk Malaysia. Rempatan. Dan sekali lagi tinggi pula kali ini gerakan yang dilakukan oleh Johnny Van Pasek yang melakukan larian secara solo untuk masuki kawasan penalti Malaysia dan melepaskan rembatan kaki kiri yang terkena Harith Haikal yang dilihat memegang bahagian kepalanya kerana rembatan itu cukup padu sebenarnya. Ya, dapat tiba betul-betul belakang kepala dia. Jadi minit ke-55 ketika ini masih lagi 0-0 di sini. Menyaksikan pasukan Laos sudah melakukan pertukaran dengan mengeluarkan Patana Formatip dalam separuh masa yang pertama tadi untuk dibawa masuk Lone Lon Lassi
sementara bagi pasukan negara, biasanya dalam perlawanan-perlawanan sepak moden ni, minit ke 60, 65 atau 70 lakukan pertukaran, kecuali lah ada kecederaan yang menyebabkan pemain yang beraksi tidak mampu untuk meneruskan aksi mereka di padang. Muhairi Ajmal, Umar Hakim, ni Akif. Apa yang nak dilakukan oleh ni Akif sebenarnya? Jauh sangat. Jadi bagaimana coach melihat idea yang perlu dilakukan oleh pemain Malaysia ketika ni? Kita tak nampak lagi gerakan-gerakan yang betul-betul dirancang. Setelah 2-3 pass, then the final pass tu kita cuba nak buat, digagalkan oleh pihak lawan dan sebagainya, dan kita tak nampak dekat sekarang ni sesuatu pergerakan yang mantap lah nampaknya. Dan agak baik daripada Anusran sebentar tadi. Clearance dilakukan oleh Azrin, mengeluarkan bola, tidak mau mengambil sebarang risiko. Memberikan lontaran ke dalam kepada Laos. Kali ini dalam 10 minit berlalu separuh masa yang kedua ini, kita belum lagi mampu untuk melihat permainan menarik yang ditunjukkan oleh kedua pasukan. Sebaliknya, beberapa kali dapat kita lihat aksi-aksi pelanggaran selain daripada banyak antaran yang kehilangan bola, dan sekali lagi hampir kehilangan bola di sini. Sudah beberapa kali kita lihat Kapten Laos ini, kali ini dia jelas sengaja menarik pemain negara tadi, namun tidak diberikan amaran kad kuning oleh pengadil. Sambil Malaysia cuba untuk menyusun gerakan lagi sekali, kali ini dalam kawasan penalti, tidak berjaya sekali lagi untuk memberikan goal kick kepada Laos. Sekarang kita nampak tadi satu through ball yang cuba dilakukan, masih kita tak dapat sempurnakan oleh kerana pemain defensif Laos sentiasa membayangi kita punya barisan serangan. Malaysia juga sudah berapa kali mendapat sepakan percuma, namun belum mampu diterjemahkan kepada gol. Percaya di situ Syafiq. Sekali lagi dia kehilangan bola. Lukman juga separuh masa yang kedua ini agak kurang terlibat dengan gerakan-gerakan serangan. Bahaya sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Muhairi Ajmal. Lukman cuba untuk halang. Anuson untuk pasukan Laos ketika ini. Alumni Bon Pachan. Pemain Laos pula dapat menyusun gerakan untuk melakukan hantaran pendek sama mereka. Sepanjang separuh masa pertama tadi kita tidak dapat melihat pemain Laos mampu untuk menyusun atau bertukar-tukar hantaran, coach ya. Bali Malaysia mulakan gerakan di bawah. Akif. Sekali lagi kepada Ni Akif. Akif Syairan lagi sekali. Apakah
Apakah ada hantaran silang? Tidak. Masih lagi belum mau melakukan crossing kali ini. Hantar rendah daripada ini Akif. Peluang kali ini untuk Malaysia untuk melepaskan rembatan kelam kabut sedikit. Tidak mampu untuk mengawal bola dengan baik. Sekali lagi kehilangan bola melalui gerakan yang dimulakan oleh ni Akif tadi. Namun pantas diambil oleh Azrin. Umar, Muhairi Ajmal. Oh, tidak ada free kick ataupun dibiarkan oleh pengadil untuk memberikan kawalan ataupun serangan yang cuba dilakukan oleh Laos melalui Kia Davone. Dia tidak berjaya. Kita nampak banyak foul yang sepatutnya diberikan pada pasukan kebangsaan kita, tapi kita nampaknya pengadil ni tidak ambil tindakan. Dia dibiarkan begitu saja. Sekali lagi Malaysia cuba meminta corner kick. Minit ke-62 ketika ini. Sekali lagi 0-0. Salah Sakti Lovong arahkan ataupun mungkin memberikan isyarat, cuba beritahu pengadil tentang gerakannya Ekamai Rachachak yang mengalami kecederaan, namun Ekamai sudah pun bangun. Tidak ada masalah untuk Azri Ghani, penjaga gol kebangsaan. Jadi Malaysia kembali menyusun gerakan. Kali ini dalam kawasan penalti lawan Umar Hakim. Masih lagi Umar. Lokman terlepas. First ballnya kurang baik. Namun masih lagi dalam kawalan Malaysia. Muhairi, Umar. Sekali lagi Muhairi, tak lepas kali ini Muhairi. Harus berhati-hati dalam melakukan back pass. Namun ia percaya dilakukan oleh Haris Aikal dengan baik. Nik Akif Syahiran. Muhairi Ajmal. Lukman, dia dihalang oleh 3 pemain lawan. Kali ini free kick. Sudah beberapa kali kita lihat sebaik saja Lukman mendapat bola, bagaimana pemain pertahanan lawan agak keras untuk terus melakukan pressure, namun bukan free kick sebenarnya yang diberikan. Jadi ada pertukaran yang dilakukan oleh Malaysia. Quentin dibawa masuk. Dengan sementara Hairi Hakim. 6 Sarwana 2 Azam Azmi yang dibawa keluar untuk dibawa masuk Quentin. Quentin Cheng, antara pemain yang kerap berada dalam kesebelasan utama pasukan Penang. Nomor 2 Muhammad Hairi Hakim.
Cari lontaran ke dalam untuk pasukan Laos. Sambil itu ada pertukaran lagi yang dilakukan. Syafiq Ismail baru keluar. Sementara yang bermasuk adalah Hakimi Abdullah. Jadi Malaysia perlu menggunakan advantage daripada pemain-pemain yang dibawa masuk ini. Bagaimana coach melihat masukan pemain ini? Ya, kita tengok pada masa ini kita memerlukan fresh leg untuk pasukan. Dan mungkin di antaranya dia ada arahan-arahan tertentu oleh coach Meloni untuk lakukan dalam padang. Sampai ke saat ini kita nampak attacking daripada pasukan Laos bola tinggi, kita tak menghadapi masalah langsung. Kita sentiasa mengatasi keadaan dan sebagainya. So mungkin dengan masuknya Quentin dan juga ni kita dapat berubah keadaan, insyaAllah. Quentin yang corak permainannya lebih gemar bergerak di bahagian sayap dan melakukan hantaran silang. Kali ini Malaysia menyusul pergerakan. Quentin juga terlibat di situ. Muhairi tidak mau melakukan percubaan. Muhairi peluang kali ini, masih lagi Muhairi Azmal. Namun dia tidak mau melepaskan rembatan. Mungkin ruangnya agak kecil. Ada ramai pemain lawan di depannya. Kembali kepada Malaysia. Quentin, hantaran ke depan, cantik kali ini. Ya. Itu dia. Satu passing hebat. Satu passing yang tepat daripada Quentin. Di mana kalau kita tengok pemain ini daripada Pulau Pinang sentiasa ambil bahagian dalam pergerakan attacking. So di sini nampak hasilnya. Nampak gayanya coach Meloni membuat satu pertukaran yang tepat. Ya. Nur Azfar yang berjaya menyempurnakan peluang yang dimilikinya daripada satu hantaran yang cukup baik dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Quentin Cheng. Kita perhatikan lagi sekali, hanya satu sentuhan yang diperlukan oleh Nur Azfar untuk membolehkan dia muncul selaku penjaring pertama dalam perlawanan ini. Dia juga merupakan penjaring gol dalam aksi persahabatan sewaktu skuad bawah 23 tahun negara ini bertemu dengan Kedah dalam persiapan untuk perlawanan kelayakan ini. Jadi 1-0 ketika ini Malaysia di depan setelah mencuba dengan beberapa serangan dan juga percubaan. Minit ke-68. Sentuhan yang pertama ataupun gerakan yang pertama dilakukan oleh Quentin Cheng sebentar tadi. Kerana sewaktu beraksi dengan Penang, dia gemar melakukan hantaran-hantaran sebegitu, khususnya hantaran tinggi, kerana Penang memiliki striker tinggi lampai, Casagrande. Namun di sini adalah corak yang berbeza yang kita percaya sudah dilakukan oleh Barisan Kejurulatihan Negara, direncanakan dengan baik, yang dipimpin oleh Brad Maloney. Namun kita lihat pemain-pemain negara, Hakimi juga pemain ataupun fresh leg yang dibawa masuk sebentar tadi. Luqman. Ni Akif. Luqman. Oh, lepas kali ini Luqman. Oh, sudah keluar. Syarat daripada penjaga garisan Mantap Nadir di sini. Namun ada pertukaran yang dilakukan oleh Laos. 13 adalah Kusheng Nopakoy, dia bawa masuk. Sementara nombor 9 adalah pemain penyerang mereka, Sovani, yang dibawa keluar. Substitutes for Laos, player number 9. Minit ke-70 ketika ini, coach, kita lihat pemain Laos sendiri tidak sebagaimana aksi separuh masa pertama tadi dengan mereka melakukan tekanan-tekanan yang agak keras. Ya.
Mungkin agak keletihan atau bagaimana? Nampak gayanya ada tanda-tanda keletihan dan juga hilang konsentrasi. Mereka taklah macam separuh masa pertama tadi begitu agresif dengan terjahan-terjahan dan sebagainya. Tengok sekarang dalam keadaan demikian, dia tak begitu merapat dengan kita punya striker. Quentin. Baik daripada Quentin. Dia menggalas tugas di tengah ketika ini kerana Malaysia begitu ataupun tidak begitu diasak, hanya perlu bertahan dari bahagian middle third. Luqman tak lepas. Sekali lagi hantaran yang tidak sampai pada rakan yang dilakukan oleh pemain Laos. Kembali pada Malaysia, Muhammad Azrin ketika ini 1-0. Peluang untuk Malaysia memimpin kumpulan J ini sekiranya berjaya mendapat 3 mata menerusi aksi ini setelah perlawanan sebelum ini yang berlangsung di antara Thailand dan Mongolia berkesudahan dengan 1-1. Sekali lagi hantaran-hantaran pendek yang dilakukan oleh pemain negara. Luqman lagi sekali kehilangan bola. Luqman sudah beberapa kali kita lihat dia gagal untuk kawal bola di sentuhan yang last tu, first ballnya. Itu adalah aspek yang perlu diperbaiki oleh Luqman. Quentin. Peluang untuk melakukan hantaran silang lagi sekali, namun tak lepas kali ini Quentin. Selagi dalam kawalan pemain negara yang sebaik saja berjaya dipatahkan, kembali dapat dirampas kembali oleh pemain-pemain Malaysia di tengah. Quentin lagi sekali. Cuba memasuki kawasan penalti. Mairi Ajmal. Baik daripada Mairi. Dia melakukan satu rembatan yang melambung dalam baki 15 minit lagi, lebih kurang, ataupun 17 minit lebih kurang, untuk kita saksikan apakah kedudukan ini berjaya dikekalkan ataupun akan ada tambahan jaringan mampu dilakukan oleh kedua pasukan ini. Yang penting bagi kita cuba kekalkan kedudukan atau sekurang-kurangnya bagi kita matlamat kita 3 mata yang penuh. Sebab offside sebenarnya. Jelas sekali kedudukan offside pemain Laos ini. Akif. Mudah untuk pemain-pemain Malaysia bertukar-tukar hantaran di tengah. Mereka cuma mendapat tekanan daripada pemain Laos, baik saja bola menghampiri kawasan penalti lawan. Mahiri. Azrin. Akif. Salah faham di situ. Akif. Namun beri saja kehilangan bola. Syafiq kembali dalam kawalan pemain Malaysia. Luqman Hakim, cantik kali ini hantaran 1-2. Percubaan yang lemah yang dilakukan oleh Syafiq dalam gerakan yang sebenarnya boleh dilakukan sepakan yang lebih berkualiti dan tersusun lagi gerakan tadi. Untuk lebih selesa, Malaysia perlu mencari satu lagi gol sekurang-kurangnya.
Kali lagi Utalak ataupun Alonelon Lasi. Jelas sekali coach, pemain-pemain Laos gagal untuk nyusun permainan dengan baik. Nampak di separuh masa yang pertama, tinggal 15 minit lagi. Nampaknya fokus mereka hilang dan tak sebegitu agresif lagi dah. Nampak tanda-tanda kelesuan dah. So bagi kita kena guna keadaan sedemikian untuk mengatasi keadaan. Malaysia perlu mengambil kesempatan daripada situasi ini. Kita lihat bagaimana dengan apa yang dikatakan oleh Coach Azrael Kaur tadi, pemain-pemain Laos tidak seagresif separuh masa yang pertama tadi, dan Malaysia berkedudukan menyerang ketika ini. Kembali menyusun gerakan di belakang. Hakimi, terlepas Hakimi. Luqman dapat disusun dengan baik oleh Laos, dan kali ini hantaran jauh yang tidak mendatangkan masalah untuk penjaga gol Malaysia Azri Ghani. Lihat pemain-pemain negara yang melakukan tendangan pendek tanpa dicabar oleh pemain Laos ketika ini. Pemain yang baru masuk seperti Hakimi juga kita masih lagi belum melihat kelibat Hakimi sebagaimana yang dia pamerkan sewaktu bersama dengan Terengganu dan melakukan larian. Nampaknya ada pertukaran. Rasanya Sarawanan sedang bersedia untuk mengambil tempat penjaring gol negara Azfar. Ya, Muhammad Nur Azfar dibawa keluar oleh Brad Maloney untuk digantikan dengan Sarawanan. Jadi penjaring gol tunggal perlawanan setakat ini. Minit ke-68 yang terhasil jaringan yang dilakukan oleh Azfar melalui satu hantaran silang yang baik dilakukan oleh Quentin Cheng. Kembali Malaysia untuk memenangi bola di kawasan tengah. Sarah. Wairi perlu lebih pantas di sini. Peluang untuk Hakimi. Tempatan kaki kirinya yang tinggi pula. Hakimi. Pemain Laos untuk kembali untuk menyusun serangan di bahagian sayap, namun tekanan yang diberikan oleh pemain Malaysia menyukarkan. Perhatikan lagi sekali, keras tapi tidak dihentikan oleh pengadil, namun kali ini tidak. Nasib baik dibantu oleh penjaga garisan. Saling berbalas-balas. Kita perhatikan sepakan tadi dalam usaha mereka merebut bola ini. Mungkin inilah yang dikatakan tindakan segera coach perlu dilakukan oleh pengadil Sadulo Gulmorodi dari Tajikistan ini untuk mengelakkan aksi lebih keras yang berlaku. Sambil itu ada kad kuning yang dilayangkan oleh pengadil. Kita perhatikan 85 dan 57 dari segi accuracy pass yang dimiliki oleh kedua pasukan. Akif, 10 minit lagi, apakah mampu ada tambahan gol untuk pasukan Malaysia? Sayang, Hairi Hakim gagal untuk melakukan atau mengawal bola dengan baik. Dia merupakan fresh leg untuk pasukan Malaysia sama dengan pemain ini Hakimi.
Begitu juga dengan Saravanan dan Quentin. Malaysia tidak begitu diuji, tidak begitu diancam di bahagian bawah melalui serangan yang dilakukan oleh pasukan Laos yang bolehlah dikatakan agak kurang melakukan serangan. Namun serangan di Malaysia tidak begitu tajam, walaupun lebih banyak menguasai permainan ketika ini. Kita perhatikan Quentin yang mengajar dari belakang. Quentin hantaran pendek. Tackle yang dilakukan oleh Kapten Laos. Sambil itu pemain nombor 11 iaitu Tipach Khan Kambai yang dilakukan kad kuning. Kapten Laos ini pun dah banyak kali dah. Banyak kali nampak gaya dia tak ada kad kuning lagi. Tidak ada tindakan. Walaupun sudah berapa kali kita lihat penglibat Kapten pasukan Laos ini dilihat melakukan foul ke atas lawan. Hantaran one touch yang dilakukan oleh pemain Malaysia. Cantik kali ini. Airi cross, peluang. Tandukan yang dilakukan oleh Saravanan. Dia sudah melakukan lompatan yang baik. Tinggal lagi teknik tandukannya tidak begitu menjadi. Namun Malaysia perlu lebih pantas dalam baki masa yang ada ini sekiranya ingin menambah jaringan. Sekali lagi dapat dipatahkan dengan begitu mudah. Setiap kali pemain-pemain Laos menyusun gerakan mereka di bahagian tengah, tidak ada masalah untuk Malaysia. Muhairi Ajmal. Haris. Muhairi. Tukar-tukar antaran pendek dan rendah. One touch play saja yang dilakukan kali ini melalui Hakimi. Ni Akif. Tak berjaya ni Akif lakukan passing yang lebih tepat lagi. Hakimi cuba melakukan pressure. Jadi baki 5 atau 6 minit lagi perlawanan ini. Malaysia di depan dengan 1-0. Hakimi peluang kali ini untuk melepaskan rembatan. Hakimi mencari Luqman. Walaupun kedudukan itu memungkinkan Luqman offside. Tapi dalam keadaan tadi itu ada peluang untuk membuat cubaan. Perhatikan keadaan sejuk di sini. Bagi pemain-pemain ataupun pegawai-pegawai pasukan yang berada di bangku simpanan juga, mereka memerlukan pakaian yang tebal. Ni Akif. Lepas ni Akif. Namun cover yang baik dilakukan di situ untuk kembali. Muhairi untuk melakukan hantaran silang di situ. Peluang untuk Malaysia dalam kawasan penalti. Dan terkena palang, namun ada isyarat di sana. Offside sebenarnya. Satu gerakan yang baik pada penghujung perlawanan ini. Siapa yang offside sebenarnya? Kita lihat sekali. Offside atau bagaimana? Terkena palang. Tapi isyarat dari jauh kita lihat yang dilakukan atau diberikan oleh pembantu pengadil di seberang sana yang sudah mengangkat bendera lebih awal
Namun itu perlu dilakukan oleh Malaysia menuju ke penghujung perlawanan ini, Coach. Ya. Kita dengan keadaan nampak tim Laos yang dah lesu, kita kena guna peluang ni untuk membuat sesuatu. Pertingkatkan tempo serangan sekiranya ingin menambahkan jaringan. 1-0, minit ke-68 daripada jaringan Nur Azfar. Kalau kita tengok keadaan sekarang ni, kita pemain kita diberi ruang, beri ruang untuk bergerak, dan mereka taklah begitu ikut dengan secara agresif seperti separuh masa yang pertama tadi. Mari tengok kalau keadaan Sarawanan masih lagi kosong, tak ada tekanan atas dia. Sarawanan tak percaya di situ Luqman. Namun pantas cover yang dicuba dilakukan oleh Hakimi. Ya, dia berjaya di situ. Airi yang mencari Luqman, peluang. Penjaga gol sudah keluar, dan kali ini gol terbuka. Bagaimana? Siapakah yang memiliki peluang ini untuk Sarawanan? Oh, sayang terlepas. Walaupun Solasak Kilabong penjaga gol Laos sudah meninggalkan pintu gol, namun Quentin melepaskan rembatan tinggi pula. Oh, sayang sekali. Peluang yang begitu minit-minit akhir tadi. Akhir. Kita sepatutnya membuat satu jaringan. Sayang sekali. Tidak on target. Rembatan yang dilepaskan oleh Quentin ketika sebelum itu. Yang menariknya kerana larian yang dilakukan oleh Luqman Hakim menyaksikan Solasak membuat keputusan untuk keluar. Apa yang berlaku? Ada pergeseran di situ di antara Kambai dan juga Haris Haikal. Pemain Malaysia harus berhati-hati untuk mengelak daripada layangan kad, kerana kita memiliki baki perlawanan seterusnya, khususnya perlawanan yang terakhir, perlawanan ketiga bertemu dengan Thailand. Jadi elakkanlah daripada menerima kad yang tak sepatutnya dapat, kad merah. Masih ada 2 minit lagi. Gunakan peluang sepenuhnya, jangan sia-siakan. Hilang bola di situ. Akif. Baik kali ini. Akif lagi sekali. Kita perhatikan agak keras di situ. Tindakan yang dilakukan oleh pemain nombor 10 ini, Chone. Ya, dilihat lebih awal meluru. Di sinilah saya kira tindakan ini agak keras. Ya, agak keras. Sebetulnya diambil tindakan oleh pengadil, tapi kita tengok banyak insiden pengadil tersebut membiarkan keadaan berlaku sebegitu. Sepatutnya dia kena jaga keselamatan pemain. Malaysia akan turun kembali ke stadium MFF ini bertemu dengan tuan rumah pada hari Khamis 28 Oktober ini pukul 11 pagi waktunya untuk perlawanan yang kedua, dan perlawanan yang terakhir yang ketiga adalah bertemu dengan Thailand juga pukul 11 pagi pada hari Ahad 31 Oktober. Hakimi berbeza dengan sebelum ini. Menuju ke penghujung perlawanan ini dilihat pemain Laos lebih agresif. Ah, 50-50. Masih lagi dalam permainan atau sudah pun keluar? Perlu jaga kaki juga ni coach dalam perlawanan ni. Dalam keadaan tersebut di akhir-akhir ini nampaknya terjahan berlaku daripada pemain-pemain Laos. Kita perlu berhati-hati. Itu lagi fokus jaga kita punya tindakan, jangan tindak balas. Mungkin itu satu daripada provokasi. Ya. Lepas kali ini peluang menuju ke minit akhir permainan ini untuk Malaysia. Mairi bagaimana? Tak lepas, tak sampai kepada Luqman. Begitu juga dengan volley yang dilakukan oleh Hakimi. 4 minit tambahan masa. Terjahan sikit kita dah foul. Sikit sentuh dah foul.
Luqman yang melakukan larian yang baik untuk melepasi selasak tadi. Namun tidak ada rakannya di depan pintu gol lawan. Diteruskan. Kali ini bagaimana? Apakah ada tindakan lagi sekali keras? Kita perhatikan pemain ini sudah pastinya dia bangun untuk membalas. Itu adalah reaksi yang tak sepatutnya. Retaliate tak sepatutnya berlaku. Minta pemain kita dapat kawal perasaan. Jangan bertindak balas. Jadi ini Akif dalam baki masa yang ada ni. Kita perhatikan lagi sekali setelah ada perebutan dengan di Akif. Dan ini jelas dengan niat dia melakukan tackle. Dan boleh mengundang kad merah sebenarnya kalau tindakan lebih tegas dilakukan oleh pengadil. Balik. Akif juga play safe nampaknya. Tidak mahu memegang bola dengan lebih lama. Hantaran daripada Quentin. Habis saja dapat dirampas bola oleh pemain lawan. Muhairi terus ke depan. Luqman masih lagi berpeluang namun tak dapat. Tindakan dilakukan oleh Kitisak untuk menanduk bola kepada penjaga golnya. Dan kali ini peluang yang dimiliki oleh pasukan Laos. Tidak ada masalah untuk pemain-pemain negara, khususnya Azri Ghani. Jadi mereka hanya menanti masa ataupun wisil penamat saja untuk memenangi perlawanan ini. Dengan baki perlawanan kalau ikut daripada tambah masa 4 minit, mereka sudah masuki minit ketiga untuk cari 3 mata dalam perlawanan awal ini. Muhairi Ajmal untuk Malaysia, hantaran jauh mencari Hakimi. Saya lagi perebutan bola tinggi. Hakimi mengasak, lepas baik untuk Hakimi. Lepas lagi sekali. Dia memilih untuk memperlahankan permainan. Cross Hari dan tandukan daripada Saravanan agak lemah. Jadi 4 minit yang diberikan semakin sampai ke penghujungnya. Masih lagi dalam kawalan pemain-pemain Malaysia. Muhairi, Quentin. Baik Quentin, serangan yang terakhir mungkin untuk Malaysia. Quentin cross. Luqman dan terlepas ni Akif. Namun Hakimi masih lagi berpeluang. Hakimi cuba melakukan penetration. Dan ni Akif. Apa yang mahu dilakukan oleh ni Akif? Melakukan hantaran ke belakang. Saravanan tak berjaya. Dan itu dia. Alhamdulillah. Wisil panjang, wisil penamat untuk membolehkan Malaysia mendapat 3 mata dalam perlawanan ini. Aksi yang agak keras, Coach. Ya, aksi yang agak keras daripada pemain Laos. Apa sekalipun, syukur Alhamdulillah, pemain dapat kawal perasaan tanpa retaliate dan sebagainya. Yang paling penting bagi kita memenangi perlawanan pada petang ini. Jadi kita memimpin kumpulan J ini dengan 3 mata daripada kemenangan yang pertama. Jaringan yang terhasil melalui Nur Azfar pada minit ke-68. Hasil daripada gerakan atau hantaran silang dari sebelah kanan yang dilakukan oleh Quentin Cheng yang dibawa masuk. Jadi inilah keputusannya untuk aksi di Stadium MFF ini. Malaysia 1, Laos 0. Kemenangan untuk Malaysia dalam perlawanan yang pertama. Baiklah, kita tinggalkan dahulu Stadium MFF ini. Kembali ke studio.